Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita mulakan perjumpaan kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Allah izinkan pada pagi ini suri semua dapat berkumpul untuk kita dengar sharing pada pagi ini. Sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Nama saya Munirah, boleh panggil Mun. Saya daripada Sungai Buloh. InsyaAllah hari ini saya akan bersama-sama dengan Kak Jamilah lah untuk handle sesi pada pagi ini. Sebelum kita mula, saya just nak beritahu nanti sharing ni mula-mula akan dimulakan oleh penyampaian Kak Jamilah, kemudian kita ada pukul dalam 10.45 kot macam tu kita akan buka untuk Q&A lah. Tapi from time to time kalau ada pertanyaan boleh je shout dekat chat box, insyaAllah. So insyaAllah kita mulakan dulu dengan saya memperkenalkanlah Kak Jamilah. Saya akan share sikit dekat skrin sekejap ya. Background Kak Jamilah, insyaAllah. Okay. Nama diberi Jamilah binti Jaafar. Okay, lahir di Batu Pahat, Johor. Anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik, 6 perempuan, 1 lelaki, mempunyai 3 orang anak, seorang perempuan dan 2 lelaki. So Kak Jamilah sekarang tinggal di Puncak Jalil dan mempunyai pejabat perusahaan sendiri di Bandar Putra Permai, Seri Kembangan. Which is tak jauh lah kot daripada rumah Kak Jamilah. So pendidikan kat sini ada Kak Jamilah ada tulisannya Diploma Perniagaan Kewangan Islam di IKIP Kuantan. Pernah bersekolah di Sekolah Menengah Cukai, Sekolah Menengah Dato' On, Batu Pahat, Johor, dan SK Peserai, Batu Pahat, dan SAM, Sekolah Agama Peserai, Batu Pahat, Johor. So ada berpengalaman daripada muda. Kalau saya ada bersembang-sembang dengan Kak Jamilah, daripada muda lah dia dah berkecimpung dalam perniagaan. Nanti mungkin Kak Jamilah akan share jugalah di sini. Yang saya ingat dia ada uruskan kilang telekong dekat Kundang kata sebelum ni, dan yang recently dia ada menguruskan perniagaan set jenazah Al-Amin dan pelbagai bisnes online marketing lah, insyaAllah. So tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Wan Jamilah kita. Saya panggil lebih mesra panggil Kak Jamilah untuk memulakanlah perkongsian, insyaAllah. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih kepada Munirah dan semua sekali yang berada dalam ni. Dimulakan dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Moga semua diharap sihat walaupun ada ke yang tempat yang banjir di kawasan rumah sebab hujan 2 hari tak berhenti kan. Okay. Okey, dimulakan dengan saya berdoa. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Saja aku belajar untuk belajar dan mengajar, mengingatkan diberi ingatan, mendapat manfaat dan memberi manfaat. Bersungguh-sungguh berpegang dengan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mengajak kepada hidayah, memberi petunjuk kepada kebaikan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mendapat keredaannya, dekat kepadanya dan mendapat kurniaan pahalanya yang maha suci lagi maha tinggi. Amin ya rabbal alamin. Kita niat belajar. Sebelum tu kita berikrar bahawa yang kita ni
teguh kepada agama Islam. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa rasulah. Aku reda Allah sebagai Tuhanku. Aku reda Islam sebagai agamaku. Dan aku reda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasulku. Jadi kalau boleh kita setiap hari kita berikrar. Jadi kita memperbaiki kita punya keimanan. Okey, jadi saya nak semua clear saya cakap ni okey permulaan ni? Suara semua okey Okay, insyaAllah. Jelas okey. Jadi kita akan masuk topik tentang perniagaan Nabi SAW. Jadi kita semua kenal Nabi kita. Seorang Nabi yang bijak dalam perniagaan. Allah boleh je nak jadikan Rasulullah SAW tu dia seorang yang, maknanya Nabi dia seorang je gah. Kan? Perniagaan dia maju apa semua. Tapi di sebalik cerita itu ada di sampingnya iaitu Sayyidatina Khadijah yang memberikan dia kekuatan. Yang memberikan penolong pada dakwah-dakwah Islam. So kalau kita tengok di sini, Rasulullah membantu Sayyidatina Khadijah selama 7 tahun. Daripada umur 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dia pun berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi kalau kita tengok dekat situ, Rasulullah bukan ambil masa yang sekejap. Kalau kita tengok perniagaan dia dari hari ke hari maju. Sebab apa maju? Kalau kita lihat dekat sini, ada banyak yang melibatkan kita ni, perniagaan kita semakin maju iaitu sifat kita, adab kita. Sifat dan adab peniaga kita, kita macam mana cakap dengan customer kita, kita bagaimana dengan persekitaran kita. Lepas tu bisnes ni ada flow. Mana flow kita ni macam mana? Adakah kita ni, bisnes ni kita tengok. Rasulullah ada rancang yang mana dari mana ke mana perniagaan ambil barang, lepas tu dia berdagang, dia akan supplykan barang. Adakah Rasulullah hanya macam tu? Tapi dia tengok market tu, cara flow kita bisnes. Jadi kita cara bisnes tu perlu tahu apa produk yang kita ambil. Macam kat sini mungkin ada pelbagai produk-produk yang kita nak masukkan buat jualan. Contohlah kita boleh buat kek. Jadi kek kita tu macam mana? Kita nak lain daripada lain. Jadi kita punya market tu kena betul. Jangan kita pergi market yang bila salah market, itu yang problem tu. Okey, jadi dekat sini kita ada berbagai sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW seperti Abdul Rahman bin Auf. Sahabat Abdul Rahman bin Auf ni banyak berniaga dengan Rasulullah dan dia merupakan seorang yang kaya. Kenapa dia berkaya? Kita tengok dekat sini yang pertama sekali, dia tidak berkira dengan untung. Kadang-kadang kita berniaga ni terlalu berkira dengan untung. Betul kita berkira. Sebab zaman sekarang ni kita kena fikir tentang soal sewa, kita kena soal dengan minyak, dengan masa, betul. Jadi keadaan sahabat ni, dia kadang-kadang barang tu berapa ringgit pun, dia buat. Jadi kita memperkenalkan diri kita. Mula-mula kita untung sikit tak apa. Lepas tu yang kedua, dia tidak menolak segala tempahan. Walaupun sikit. Kan? Kadang-kadang kita kata macam kawan-kawan saya kata sikit tak berbala betul. Tapi kita buat, maknanya kita kenalkan dulu. Memang mula perniagaan ni tak ada yang senang. Sebab tu 9/10 perniagaan ni, keuntungan perniagaan ni sebab apa? Dalam perniaga ni memang susah. Kadang-kadang kita rasa Allah peritnya lah perniaga ni. Lepas tu yang ketiganya tidak terlibat dengan riba. Selalu kita berniaga ni, kita buat pinjaman. Jadi kita dah, diri kita ni dah terlibat dengan riba ni, kita dah bayar hutang, dah banyak hutang yang kita nak kena bayar, kita sampai kita dah terduduk. Mana nak cari duit ni? Sebab apa? Sebab hutang kita dah banyak daripada keuntungan. Lepas tu yang keempatnya, kita kena banyakkan sedekah. Kadang-kadang pelik niaga ni untung tak banyak tapi kena sedekah. Kalau kita tengok ahli-ahli perniagaan kenapa dia orang maju? Dia orang banyak membantu orang. Di sebalik kejayaan kita, kita perlu ada membantu yang lain. Macam kita lah ada share ilmu. Macam saya tak adalah orang kata bisnes besar-besar, tak. Saya merasa berniaga di tepi jalan, berniaga di pasar. Kita rasa betapa susahnya. Berniaga ini bukanlah satu orang kata satu yang mudah. Perit, kalau kena panas. Kita tak nak cerita dengan macam orang kan cerita, ni dapat juta-juta. Tak. Kita tak nak cerita yang tu. Kita cerita yang ni,
yang kita sebagai suri rumah, macam mana kita nak survive keluarga. Saya tahu kalau kita pergi kursus-kursus yang lain mesti cerita berjuta. Ini dapat juta, betul tak? Kan? Tapi kita tak nak cerita juta-juta sebab kita sebagai suri rumah macam mana kita nak menaikkan taraf keluarga kita, tak nak dibelenggu dengan kemiskinan. Sebab apa? Bila kita miskin, orang hina, kita jadi stres. Betul tak? Jadi lepas tu bila kita miskin, kita tak dapat nak anak kita memerlukan pendidikan. Sekarang macam zaman dulu kita mengaji boleh free. Pergi je rumah nenek tu, pergi je rumah ustaz tu boleh free. Sekarang ni ada free? Tak ada. Mengaji pun mahal, betul tak? Ada yang tu pergi ngaji, dia dah ditetapkan. Jadi kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak hantar anak kita mengaji? Jadi semua tu kita memerlukan keuangan untuk menaik tarafkan semoga anak kita ni dapat belajar. Macam Munirah baru apa? Kita kalau boleh nak anak kita sekolah swasta, betul. Jadi kalau kita tak ada income, macam mana kita nak mengajar, ajak keluarga kita buat aktiviti pun kena bayar, betul? Tak ada yang free sekarang ni. Jadi kita kena createkan duit. Okay. Sebab tu kalau kita lihat Rasulullah SAW rupanya Rasulullah pergi ada satu pasar. Pasar tu nama Nanuha. Lebih kurang macam tu. Jadi Rasulullah pergi ke pasar tu, Rasulullah tengok pasar ni memang menindas betul orang. Cara dia meniaga, barang dia, penipuan je. Jadi Rasulullah SAW ni bercakap dengan sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku sekalian, jadi kita akan buat pasar sendiri. Kita buildkan satu platform. Mungkin tak tahu kalau suri ni pun boleh sama-sama buat bisnes kan. Jadi sebab zaman ni online memang dah senang online, tapi penipuan tu terlalu banyak. Betul tak? Kita bank A nak beli baju, tak ada dapat baju. Kita dah ada senarai dah ada senarai yang saya tengok senarai penipuan untuk baju raya pun dah ada dari yang keluar. Belum lagi kita bulan puasa tapi dah keluar. Jadi Rasulullah macam mana? Rasulullah buat sendiri. Kalau kita tak bersatu, kita tak akan maju. Contoh mungkin Nur Aida dia ada buat kek, Nisha ada buat ni. Kita bersatukan dalam satu platform, kita meniaga, jadi kita tahu, oh dia ni meniaga yang ni. Kalau dia meniaga yang sama pun tak apa. Dia boleh kelebihan dia ni, dia kelebihan dia ni. Jadi kita createkan sesuatu. Jadi bila dalam satu perniagaan ni, kalau kita bersatu, kita kena mengenali. Jadi boleh membantu kita mengurangkan penipuan. Macam kadang kita beli ni sebab apa? Kita tak kenal pun dia, kita beli. Tapi kita dapat barang, alah sedihnya. Selalu berlaku macam tu kan. Jadi kita zaman orang kata memang online, tapi zaman penipuan pun terlalu banyak. Jadi kita kalau boleh, kita buat satu platform. Kita buat perjumpaan insyaAllah. Nanti kalau ni kita permulaan ni kita bagi talk dulu. Kita tengok background macam mana. Kita orang kata ada background yang dia nak buat bisnes tapi tak dapat nak buat bisnes sebab keadaan anak, keadaan yang handphone apa semua nak kena ada marketing kan. Jadi kos tu tak ada pula. Ada yang dah buat bisnes tapi tak tahu macam mana cara nak market, cara semua. Jadi dia kena mengenali orang, kena pergi kursus. Kursus-kursus ni bukan apa, dia nak kita ni motivation. Bila kita semangat, macam saya cakap masa tu kita kalau kat rumah, kalau malas 4 jam, 5 jam pun tak siap kemas. Tapi kalau kita semangat, setengah jam pun boleh. Sebab tu dalam macam itu juga perniagaan. Bila kita semangat, bila kita ada motivation, kita boleh jualan tu boleh jadi laju. Sebab apa? Hati kita tenang, kita nak cakap dengan orang senang. Kita nak buat macam sesuatu tu dengan cara mudah. Sebab itu penting kita tenang. Nanti saya akan bagi tips-tips macam mana cara nak tenang, macam mana kita pagi-pagi nak dapatkan rezeki. Tu nanti kita akan kongsikan. Okey, jadi Rasulullah tu tadi dia dah buat pasar, maknanya siapa sahabat yang bangun pagi, dialah dulu sampai, dialah yang meniaga. Jadi sebab tu kita kalau yang orang berpagi-pagian, itu yang dikatakan murah rezeki. Sebab apa? Dia pergi kat pasar tu pagi-pagi, dia first, second, third, semua dia meniaga. Jadi perniagaan yang orang kata disusun atur dengan cara yang okey, sahabat ni meniaga apa, sahabat ni meniaga apa. Jadi kita, kenapa umat Islam dulu
dapat sahabat-sahabat dulu dapat meneruskan kehidupan dengan lebih baik sebab apa? Dia orang bersatu. Macam tu juga. Mana-mana pun kalau kita tengok tak bersatu, tak akan kita dapat meneruskan. Jadi kadang-kadang tengok jatuh. Sebab apa jatuh? Sebab tak ada kerjasama daripada segi marketingnya, dari segi dia punya managementnya kan. Jadi kita penting untuk meneruskan, maknanya ada platform yang ni tempat bisnes kita, strategi dia, kita jual dengan harga yang jelas macam mana, trust to branding, kita branding produk kita. Lepas tu supply dan demand tu macam mana pula? Okay. Yang kita tahu zaman ni ada ramai lah yang cakap dengan saya nak berniaga bukan tak nak berniaga. Sekarang ni nak dapat telur pun susah. Betul tak? Jadi kadang-kadang kita punya bahan mentah pula problem. Jadi macam mana kita nak solve problem-problem ni? Mesti pasti kita ada. Sebab tu kita kalau macam sahabat-sahabat ni kan, dia ada supplier, boleh apa semua, dia bincang, dia bagi tahu. Oh ini sekian-sekian tempat ni. Kadang-kadang, kita tak tahu. Sebab apa? Kita tak tahu. Kita tahu yang tu je supply. Sebab tu kita kena mengenali ramai sahabat-sahabat kita untuk kita lebih tahu di mana cara untuk kita supply, ada persatuan. Kita Alhamdulillah, kerajaan kita ada bagi juga macam mana membantu, dan kita juga insyaAllah akan membantu suri-suri macam mana cara nak build kita punya marketing. Okay, yang paling penting dalam perniagaan kena amanah. Banyak cara-cara kita buat marketing tu salah. Contoh yang saya bagi contoh. Kita nak buat package umrah. Dia cakap 100 meter je dari hotel. Macam mana dia boleh tahu 100 meter? Sedangkan biasanya kalau kita berjalan tu memang jauh. Of course, itu tidak menghalalkan cara kita. Dia cakap, oh ni dekat je. Lepas tu kita pun pergilah jauh. Oh tak apa, ini ujian. Ini ujian untuk kita. Kan? Kat Mekah, makcik tu pun cakap sabar je lah. Padahal ni dia cakap dekat. Dia cakap dekat je. Jadi marketing kita tu. Tu juga produk kita. Kita cakap, ada 5 je. Padahal ni banyak lagi. Itu tidak menghalalkan cara kita berniaga. Sebab itu kita ni berniaga, kita bukannya, memang betul ramai kata nak kaya. Tapi yang penting keberkatan. Sebab apa? Rezeki tu tadi kita nak bagi pada anak-anak kita. Jadi bila kita nak bagi rezeki tu, kita kena betul-betul. Cara yang yang Rasulullah bagi garis panduan. Sebab tu dalam surah Al-Kabur, surah apa semua, ada menceritakan tentang dalam perniagaan tu, kita kena, mana dalam timbangan kena betul. Dalam mana kita tak ada penipuan. Kena jujur, betul? Kita kena jujur. Cara kita cakap. Macam kita jual produk kosmetik tapi kita tak guna pun. Kita cerita ni bagus ni. Ni boleh kurus. Padahal kita tak guna pun. Itu tak boleh. Kita kena guna dulu. Kita menyelami produk tu. Kita dah guna apa semua. Jadi kita cerita dengan orang macam ni. Saya makannya Alhamdulillah. Saya jadi kurus. Betul saya makan. Testimoni tu diri saya. Jadi bila kita bercerita dengan hati ke hati lain daripada hati yang kita cakap kita cerita je tapi kita tak menyelami. Sebab apa seorang tu produk dia boleh laris? Sebab dia betul-betul menyelami produk dia tu. Lepas tu kadang-kadang saya tak setuju dia ambil dengan model. Macam kawan-kawan saya kata boleh kita ambil model. Model tu tak guna pun produk kita. Tapi dia cakap bagus. Tak, kita nak yang kita test dulu. Pakai dulu. Okey tak? Betul ramai yang cakap okey. Barulah sebab apa? Setengah produk tu, dia cakap okey. Orang lain pakai, siap ada kesan. Begitu juga produk kesihatan. Bukan kes yang biasa-biasa kematian pun ada yang tu macam takutnya. Sebab tu kita nak jual tu produk mestilah halal satu. Produk yang betul-betul memberi manfaat. Kita nak berniaga mesti ada kebaikan, maknanya kita beri kepada masyarakat. Bukan kita fikir keuntungan kita, kekayaan kita tak. Sebab tu Rasulullah berniaga tu macam mana? Kenapa orang sanggup beli, bukan setakat beli barang dagangan dengan untung-untung sekali, sebab apa? Dengan sifat dia, dengan sifat amanahnya, kita ambil sebab tu. Sebab dalam perniagaan ni, Rasulullah kata, kalau kita betul-betul ikut garis panduan yang Allah tetapkan, kita tidak menipu, kita tidak makan riba, kan? Kita berniaga dengan ikhlas untuk orang kita berkhidmat. Di akhirat nanti, kita bersama-sama dengan sahabat dan Rasulullah.
Yang tu saya tak terbayang ialah di akhirat nanti kita bersama dengan Sayyidatina Khadijah. Macam mana kita cuba bayangkan dia seorang wanita yang kaya, dalam kematiannya kain kapan tu masa tu memang ujian dugaan tu dia, jadi kain kapan tu Allah sendiri yang berikan melalui Jibril. Jadi kita ke akhirat akan bersama dengan dia. Sebab tu motivation saya ialah macam mana sahabat-sahabat Rasulullah berniaga, macam mana Sayyidatina Khadijah berniaga. Dia seorang bangsawan. Jadi dalam Islam tak adalah kata salah kita jadi orang kaya. Tak. Boleh jadi kaya. Kita berniaga ni ibaratnya kita buat amalan seperti kita lama hidup. Kita buat kekayaan ni untuk kita niat untuk bantu orang. Jadi bila kita bantu, Islam tu lebih jadikan kuat sesama kita. Jadi ukhuwah kita, kekuatan kita, jadi produk kita dapat digunakan. Jadi orang teringat-ingat kan. Jadi perniagaan tu penting dalam amanah yang Allah telah gariskan. Dalam Al-Quran memang banyak surah-surah menerangkan kita hendaklah berniaga tu dalam keadaan yang macam mana? Dengan amanah. Dengan timbangan pun Allah cerita dalam surah Al-Kabut tu, timbangan pun kita tak boleh kurangkan. Kalau boleh kita lebih tak apa. Lebih bila kita balik masukkan lebih, kita dah bersedekah. Itulah keuntungan kita dunia akhirat. Jadi sahabat pernah bertanya kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, kalau keadaan kau mati, kau nak mati keadaan yang macam mana? Sahabat ni bertanya. Dia pun pelik kan tanya soalan macam ni. Jadi Sayyidina Umar pun jawab. Aku nak mati dalam dua keadaan. Yang pertama, aku mahu mati dalam keadaan aku berjihad dalam peperangan. Dan keadaan yang kedua, aku ingin mati dalam keadaan berniaga. Ni ada surahnya. Nanti saya cek balik dalam surah mana. Jadi dalam dua keadaan ni, apabila kita mati adalah mati syahid. Sedangkan Allah ada tulis, yang kita dah tahulah pertama ni mesti kita kalau mati ni, mati jihad ni mesti mati syahid ni. Tapi kita tak tahu kan yang kedua ni. Rupanya kita dalam berniaga, apabila kita mati, kita juga dikira syahid. Contohlah kita berniaga, kan? Lepas tu kita mati. InsyaAllah. Jadi kita niatkan dalam hati, aku berniaga ikut sunnah. Aku berniaga ni mengikut sahabat-sahabat. Aku berniaga nak tolong orang. Aku berniaga ni aku lebih jadi amanah supaya membantu orang lain. Aku berniaga, niat banyak-banyak. Sebab apa? Niat ni dapat pahala juga. Rugi kalau kita tak niat. Sebab tu bangun pagi niat. Niat aku ni apa? Nak jadi ibu yang baik. Tak apa, pagi-pagi tu kita dah niat. Sebab apa? Kita niat tu insya-Allah akan dapat. Allah janji apa? Apabila umat yang minta, insya-Allah aku akan beri. Macam buat masa ni lah. Apa yang saya niat, apa yang tu insya-Allah dapat. Jadi kita memperbaharui niat kita. Kita tingkatkan, banyakkan lagi niat-niat. Lepas tu niat belajar, macam kita tadi hari ni. Kita niat kita belajar dan mengajar. Kita niat kita nak berniaga lebih maju. Tak apa. Itu Allah akan dengar permintaan kita insya-Allah. Okey, nanti Munirah akan sharekan kita yang akhlak ihsan tu. Kita akan menekankan. Tadi ada terangkan lah sedikit. Apa yang ditekan itu akhlak, cara kita bercakap. Okey. Macam mana cara kita bercakap? Pernah kita buat perbincangan. Dalam kita WhatsApp pun kita ada adab. Kita tanya customer, ya tuan, ya puan, macam tu juga kita berjumpa bila kita tanya ya puan. Kita jangan panggil kak, tu. Jangan. Cara kita adab kita. Ya puan, puan nak apa yang boleh saya bantu. Cara kita cakap tu, akhlak kita tu, perangai kita tu, etika kita menyebabkan orang tertarik dengan apa. Kadang-kadang produk ni bukan kerana produk orang beli tapi kerana akhlak kita. Kita tekankan secara praktikal. Kita melakukan, maknanya cara kita, personality kita, pakaian kita tu penting. Kalau kita nak pergi mana-mana, cara pemakaian kita, cara cakap kita.
Itu penting. InsyaAllah kalau ada yang nak ni, kita ada, biasanya dia orang ada ayat-ayat yang mana akhlaknya, caranya, mana customer, kita boleh follow up dengan customer, macam mana cara. Tu memang penting. Dengan cara kita follow up yang customer dah pernah beli dengan kita, InsyaAllah dia akan beli repeat dan repeat. Macam tu. Sebab tu kalau ada bisnes dia ada belajar kan, broadcast macam mana, apa semua. Tu penting. Lepas tu kita cakap dengan ayat-ayat, dengan cara, kadang-kadang kita berdakwah. Dalam perniagaan tu bukan hanya orang kata kita meniaga saja, tapi kita boleh masukkan dengan berdakwah. Sebab itu orang yang niaga ni untung. Keuntungan dunia dan akhirat. Okey, peniaga perlu beretika walaupun keuntungan menjadi objek. Kadang-kadang kita ni terlalu rakus dengan keuntungan. Kita nak untung. Kadang-kadang kita ni jadi macam syirik tau. Sebab apa? Kita fikir duit. Duit. Aku nak rumah besar, aku nak kereta. Sebab apa? Aku nak untung banyak. Aku nak kaya. Jadi kan itu niat kita tu dah sedih kan? Sebab kita fikir keuntungan. Jadi sebenarnya keuntungan insyaAllah. Tapi kita nak berkat dari keuntungan tu. Dengan cara macam mana? Okey. Kita ada berapa? 9 orang, ada 10 orang. Mungkin nanti kita akan nak tahulah komen niaga apa. Sebab saya nak tahu juga niaga kita semua ni ada buat bisnes apa macam mana macam. Kadang-kadang kita ni beruntung tau sebab kita dah ada persatuan. Jadi kita dah sama, kita boleh bantu-membantu. Suri sama Suri ni dah boleh membantu. Ni produk apa, boleh apa. Jadi kadang-kadang bila Suri dah ada keuntungan sesama kita, dah boleh keluar zakat. Perniagaan. Jadi kadang-kadang bila kita meniaga, Allah bagi keuntungan, zakat tu boleh membantu lagi. Kan banyak dia punya apa? Keuntungan tadi. Lepas tu seterusnya kita elakkan penipuan dengan penindasan. Janganlah kita suka menipu. Kita cakap dengan orang, oh produk saya gini-gini, tapi tak pun. Kita cakap lurus, telus apa produk yang kita. Produk saya macam ni, harga macam ni. Jadi saya buat produk ni untuk membantu apa, bagi tahu. Kita senaraikan. Yang keburukan, bisa katalah produk kita ada keburukan, tak apa. So kemudian kita bercerita, mungkinlah produk kita tak comel dia punya tu, tak apa. Janji bagus kan, ada yang cakap macam tu kan. Tak ikut pada produk kita macam mana. Tu saya nak cerita tu lah, saya nak tahu apa produk masing-masing kan, apa kita punya SWOT, apa strong kita, apa kita punya weak, apa opportunity kita, apa tu. Lepas tu kita menggalakkan kejujuran, kebenaran. Tu tadi saya dah ada explain lah. Mana dalam niaga kita perlu bagi apa? Jangan kita buat iklan macam ni, kita bagus apa semua. Tak perlu. Kita cakap produk kita ni. Tak perlu lagi 3, tapi belakang kita punya produk ada 300 produk tu. Tak payah kita nak nipu. Kita terus niaga. Apa yang tu kita cakap. Sebab kadang-kadang kita tengok kita terlalu nak menjual tu, kita lupa yang melakukan tu Allah, yang produk kita tu Allah yang memudahkan. Kita lupa, kita cakap, kak ni barang ni dengan ni, kita punya ni. Tu selalu macam tu kan. Jadi kita kena ubah benda tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Betul. Sebab apa? Dalam keadaan sekarang, kita buka internet, dia cakap macam ni, Kita lupa kita sebenarnya ada guideline kita untuk niaga. Okey. Oleh kerana sekarang ni banyak scammer kan. Jadi kita perlu, saya tahu Suri dah ada satu grup grup untuk perniagaan kan. Kita boleh bantu mengiklankan, betul kan? Apa produk. Jadi tak perlu bayar Munirah kan? Tak ada bayar. Jadi itu salah satu alternatif. Yang kita kena, opportunity tu kita kena grab kan. Produk kita kenalkan sama kita. Kita jangan malu-malu. Ni saya ni, sebab kita perlu ada keyakinan. Orang yang berjaya ialah orang ada keyakinan. Kita yakin dengan produk kita. Kita yakin yang kita ni boleh. Jadi kita motivation diri kita. Kenalkan dengan kawan, jumpa dengan kawan, jangan malu bercerita. Orang niaga ni
Saya cakap terus terang lah, dia jangan malu. Bukanlah kata malu, kita kena malu, kita sifat perempuan. Tapi kita jangan malu nak cerita apa kita punya produk. Jangan malu. Kita cakap dengan kawan-kawan, saya ini, saya jual ni. Kalau kadang kawan-kawan saya dulu berniaga, dia tengok muka dia, dia dah tahu lah, oh ni jual kepek, oh ni tengok ni muka, dah tahu dah, ni jual apa. Jadi orang tengok kita, orang dah tahu. Kita ni jadi satu branding kita. Jadi mungkin boleh sharekan produk-produk apa yang Suri buat bisnes. Jadi kita boleh wawarkan, sebenarnya kita berniaga ni, kalau orang membeli, kan konsep dia keuntungan kita orang membeli. Sebab itu kita kena kenal dengan kawan-kawan, kita buat market. Jadi saya memang bersyukur sangat Suri ada buat membantu iklan. Dia you just masukkan situ apa gambar, apa ayat-ayat semua. Nanti dia iklankan dekat page, dekat dalam grup. Jadi betul juga dengan grup-grup tempat daerah masing-masing kan. Saya tengok ada yang iklan macam-macam. Jadi itu memang penting. Kita setiap hari kena buat iklan. Jadi kita kadang-kadang dah kena timetable. Saya faham macam suri-suri ni bukan mudah. Kadang-kadang anda ambil telefon, kadang-kadang customer tanya. Untuk kita permulaan niaga memang bukan mudah sebab orang tak kenal kita. Kita nak kena layan customer satu persatu. Kadang-kadang customer tu kita dah layan, dia tak beli. Beria tanya ni, kita kadang-kadang aduh panasnya hati kita kan. Kita dah cakap gini-gini, dia tak ada. Memang saya faham sebab kita melalui itu semua. Jadi kita dalam berniaga memang kena sabar. Pernah dulu, saya selalu dengan buat bisnes kat telefon kan. Kita suri rumah tangga tak keluar. Jadi kita dengan telefon lah kita cara buat bisnes. Jadi telefon saya hilang. Saya cek kat bawah, hilang ke bawah. Lepas tu anak saya minta maaf. Dia besar sikit, dia minta maaf. Mama, kita orang minta maaf. Dulu tengok mama asyik main telefon je. Kan? Mama asyik main telefon. Rupanya kita orang tak faham. Mama ni rupanya nak bisnes. Jadi daripada situ saya faham, rupanya anak-anak ni dia tengok kelakuan mak dia. Dia tengok kita main telefon. Jadi bila dah, sebab tu saya cakap dengan kawan-kawan, kita kalau tu tunjuk dengan anak, yang kita pegang telefon tu kita buat apa. Sebab itu kalau anak dah peringkat besar, kita ajak dia buat bisnes. Kita cakap dengan dia, tolong mama editkan gambar, kita bersama-sama. Sebab suri rumah, kita dekat rumah, kita nak bisnes dalam keadaan kat rumah bukan mudah. Jadi dengan cara macam mana? Kita ajak anak-anak kita. Kita jangan kita je syok sendiri berniaga. Sebab anak kena tahu, keluarga, suami kena tahu. Yang kita ni berniaga, kita kena guna telefon, kita guna laptop dan dia kena bantu mengiklankan. Dia kena cerita. Tak boleh. Kita kena saling membantu. Jadi anak-anak contoh kan. Contoh macam anak kita kan. Jadi dia kan tahu cara nak edit apa semua. So kita minta tolong dengan dia. Jadi sama-sama. Tolong ni TikTok ni. TikTok ni macam mana cara nak buat kan. Jadi kita tak secara langsung kita ajak anak-anak kita berbisnes. Sebab apa? Bisnes ni kita tak boleh belajar je. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun belajar pun tak ada praktikal tak boleh. Jadi kita kena ada praktikal. So kita ajak anak kita, kita buat cara macam mana? Sambil kita kat rumah, kita didik anak dengan cara bisnes. Biasa ramai yang saya kenal suri-suri dia buat kek. Nanti dia ajak anak ni, kita ambil gambar, kita masukkan dalam Instagram, dalam Facebook. Jadi kita sambil mendidik anak tu sambil kita berniaga bersama-sama. Itu konsep yang bagus untuk suri rumah. Sebab apa? Kita bukan berniaga pergi kedai, tak, kita uruskan rumah. Jadi kita didikkan anak kita sama-sama berniaga. Macam tu. Kalau anak yang kecil-kecil tak apa, kita cakap dengan dia. Sebab bila kita di rumah, kita memang kena banyak bercakap dengan anak. Kita explainkan dengan anak. Sebab anak akan tengok setiap perbuatan kita. Jadi dari situ saya faham. Jadi anak-anak ni kita, sebenarnya saya lagi suka dan saya beri tahniah kepada suri rumah yang ada anak di rumah sambil buat bisnes tu. Sebab apa? Anak dia pandai. Sebab itu orang yang zaman dulu kan, dia buat kuih kat rumah anak dia jadi hebat. Sebab apa? Dari rumah sama-sama. Kadang-kadang kita selalu biarkan anak kita buat bisnes. Jangan, kita sama-sama dengan dia. Jadi
kita dah dapat bukan kata 2 dalam 1, 5 dalam 1 pun boleh didik dengan anak, cara berniaga, kita dah ada spend time dengan anak. Jadi dengan keadaan itu anak-anak pun membesar dalam, dia dah tahu, oh macam ni caranya, oh macam ni. Sebab kalau kita tak praktikkan anak daripada kecil, dia tak tahu. Jadi pula zaman ni banyak online. Kadang-kadang kita pun tak tahu macam mana lah kan. Kadang-kadang anak lebih advance. So kita gunakan advantage tu, yang anak yang pandai internet apa semua kita gunakan. Cakap edit apa semua kan. Semua kita boleh tahu. Jadi macam itulah kan, beruntung kita ni apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, Waalaikumsalam. Ada yang baru masuk Okay. Okay, adakah yang dah share apa bisnes yang anda buat? Mungkin ada yang jual produk, ada yang ada create produk sendiri ke? Betul, minta anak susun stok, ajak packing, betul. Saya macam tu. Saya ajak anak saya packing sampai kadang-kadang anak pula lebih advance daripada kita. Dia dah tahu, oh ni masuk sini, ini masuk ini, oh ini masuk kapas. Semua dia dah tahu, betul. Kadang-kadang bahan-bahan yang kita, oh dia dah tahu. Maaf pun, okay. Betul. Masa adik saya jadi pandai create kedai tu, sebab saya daripada dia kecil tu dia ikut saya. Dia susun kedai macam mana, barang, produk ni macam ni, macam ni. Jadi dia pandai. Sebab dah besar ni dia jadi kreatif. Dia boleh create kedai tu dengan cara susunan. Sebab daripada kecil. Benda kita nak didik anak daripada kecil. Sebab itu kalau kita tengok di Jepun, dia pergi ke negara lain, sampah yang sepah pun dia boleh kutip. Sebab apa? Dari pendidikan di rumah. Kalau dia terbiasa dengan sepah, dia akan biasa dengan sepah. Sebab itu kita disiplinkan. Memang letih. Saya cakap terus terang, memang letih lah kita nak cakap. Lagi budak-budak sekarang ni tak macam dulu. Tapi kita kena banyak, orang kata, bagi nasihat, kita bagi anak-anak bagi talk, kita ajak sama-sama. Memang kita ada guideline kita. Mana kita, mama bisnes, hari ni mama kena hantar ni. Okay, awak ni buat ni. Kita ada bagi kerja. Bagi kerja. Okay, awak kena susun barang ni. Tak apa. Tak apa anak kita. Dia buat. Nanti bila dia dah biasa buat, dia jadi advance. Dia lebih hebat daripada kita. Sebab itu kalau kata generasi berniaga dari keturunan-keturunan, dia lain kan. Kalau kita tak biasa dengan berniaga, lain. Sebab tu Cina, kenapa kita tak boleh nak pancung perniagaan dia? Sebab dia dari generasi-generasi. Kan? Rupanya macam ada satu yang masa kat Kuantan tu, dia semua bos, maknanya anak bos-bos yang kerja tu, yang kerja kat kedai tu semua anak bos-bos, dia kerja, dia bagi kat kawan dia, ini gua bagi budak ini 5 tahun, you kena ajar dia. Dia belajar lah 5 tahun tu dekat kedai tu, dia bagi semua belajar. Daripada kecil dia dah belajar kedai ni macam mana ni, kedai ni macam mana, kedai ni macam mana. Jadi ilmu tu dia dah besar tu, pekerja tak boleh tipu. Kita masalahnya sekarang ni bila kita ada pekerja pula menipu kita kan. Jadi macam-macam penipuannya. Jadi kita nak berniaga, kita kena didik daripada kecil. Jadi kita suri-suri rumah tangga memang beruntung. Kita ajak anak-anak kita bersama, kita beli barang sama dengan dia tengok. Kita packing macam mana, okay. Mungkin ada, sekarang dah pukul 10.42. Sekejap lagi kita buka soalan kalau yang ada buka soalan ya. Kak Jamilah nak macam one by one share business ke ataupun sesiapa je nak share open? Kita open je lah. Siapa nak share. Silakan lah kalau ada suri yang nak share business yang dia buat currently lah. InsyaAllah. Betul. Saya memang suka kalau tengok yang kita wanita ni kan, niaga macam-macam produk. Cuba siapa yang sudi untuk share kan. Silakan siapa-siapa open. Open to the floor. Aida ke? Aida? Ada yang buat produk ke? Ke tak ada yang berniaga? Tapi baru nak mula berniaga. Kalau nak mula berniaga pun jangan takut. Sobi, silakan Sobi.
Tapi kamera tak boleh buka, tak apa ya? Tak apa, It's okey je. okay. Understand. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama Selamat saya pagi. Subiha dari Seri Gombak. Okey, Mhm. basically pasal berniaga ni, saya baru setahun belajar berniaga. Okey, Okey. tahu. Mhm. Berniaga ni memang sesuatu yang akan ubah diri dan hidup kita. Contoh daripada kita Betul. pemalu, daripada berat nak buka mulut kepada automatik mulut tak akan buka, suara tu akan keluar. Mhm. Betul Okey, betul. yang kedua, kalau ada yang baru nak berniaga, kita cari mentor lah seorang. Betul. Mentor saya dah raise hand dah. Kejap ya. Apa cari orang yang kita, kalau macam saya baru berniaga, saya suka cari orang yang dia background lebih kurang sama dengan kita, level sama dengan kita. Maknanya dia pernah jadi macam saya dulu dan hidup dia berubah. Kalau kita tengok betul-betul orang yang ada atas-atas tu, mungkin ada yang bermula daripada bawah, memang hidup dia susah. Tapi sekarang dia dah senang. So kalau macam saya selesa cari yang sama-sama dan rasa macam tak terlalu jauh sangat kita dengan dia. Walaupun dia tu dah berjaya, tapi saya rasa macam selesa nak bercakap, nak tanya, nak belajar dengan dia. Okey, lepas tu kita cari, kita berniaga benda yang kita suka, kita cuba dan kita rasa kita boleh bagi tahu manfaat tu dekat orang lain. Itu saja. So baru berniaga lah. Hmm. Setahun je. Alhamdulillah. Itulah berubah kan. Kita kalau berniaga memang perubahan tu akan nampak. Kita Betul, menjadi ramah, kita jadi kadang-kadang suka menolong orang sebab kita berniaga tu kadang kita sedekah, kita suka bagi, bantu. Okey, mungkin ada lagi yang Fatin, Fatin ada tak? Fatin Nordin, Glorious silakan. nama dia. Silakan Glorious Empire. Hai, Assalamualaikum. Okay, ni pakai dekat telefon pakai nama Fatin Nordin. Yang Glory Empire tu dekat PC. Kat PC tak ada mic. Okay, saya kenalkan diri. Saya adalah Fatin Nordin. Saya sebenarnya Timbalan Pengerusi Pertubuhan Ohana dan saya adalah aktivis Ikram Junior Kawasan Batu dan saya juga adalah aktivis homeschoolers, pengacara majlis, pengurus acara dan saya adalah stokis Inai Republic, leader kepada Swabihah. Itu yang kata Swabihah berada di bawah saya dan juga insya-Allah saya akan mengeluarkan bersama-sama dengan Puan Iliani Munsarih buku tadabbur anak-anak untuk bulan Ramadan ini. Buku siri itu ada kit Ramadan untuk digunakan sepanjang 30 hari Ramadan khas untuk anak-anak. InsyaAllah kita akan buka pre-order hari ini. Saya akan war-warkan dekat dalam grup SRR Circle. Okey, itu sahaja. Nak cakap pasal apa lagi sebenarnya? Share business kan? Kak Jamila cakap tadi. ataupun pengalaman berniaga tu berapa tahun? Okey, sebenarnya kalau nak ikut pengalaman berniaga, lama dah. Saya berniaga makanan masa saya baru kahwin, buka kedai sampai kedai tu dah ada banyak stall dan itu adalah kedai makanan lah. Saya bermula daripada zaman saya belajar lagi, lepas tu dengan suami, kemudian jadi suri rumah. Lepas tu saya ajar anak-anak je dekat rumah. Kemudian sekarang baru saya dah start aktif ni selama 3 tahun selepas PKP. Selepas PKP baru saya mula aktif semula. Sebab saya sebenarnya kira disahkan masa PKP tu saya disahkan ada depression juga sebenarnya dan saya kena on ubat. So saya sebenarnya baru sahaja bebas daripada ubat, Alhamdulillah. Tolong doakan saya. Semoga saya jadi suri rumah yang bermanfaat dan saya boleh bantu ramai lagi anak-anak untuk faham tadabbur insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah dah off ubat kan. Masya Allah, kita dengar saudara kita memang satu empire. Kita faham masa PKP tu memang banyak depression yang berlaku. Jadi kita tengok kat sini yang kita dapat.
bila kita ada produk, bila kita buat sesuatu, maknanya kita boleh manfaatkan kepada yang lain. Contoh mungkin Suri juga dia ada produk dia ada jual buku Suri kan. Nampak tak? Nampak. Okey, lepas tu kita ada group untuk jual biskut. Maknanya kadang-kadang kita berniaga tak perlu modal besar. Kadang-kadang kita baru nak mula. Jadi saya nasihatkan kita ambil produk yang macam sahabat-sahabat kita dah kenal dia kan, kita dah kenal dia, mungkin dia maknanya dah kukuh bisnes dia, kita ambil produk dia kita jual. Jadi kita tak payah nak keluarkan modal sebab dalam keadaan sekarang ni bila kita banyak keluar modal belum tentu kita dapat jualan, tapi kita bantu sahabat kita ni ada jual produk, dia ada buku tadabbur, dia ada apa. Jadi kita jual, kita marketkan sama-sama, keuntungan tu kita bagi sama-sama. Macam yang untuk yang Suri kita ada open yang bahagian keuangan, kita ada open untuk jualan biskut. Jadi RM5 kita akan masukkan ke Suri, duit tu akan untuk kita juga dan keuntungan RM10 tu untuk kita. Macam tu. Kita ambil, jangan menggunakan modal kita. Just kita gunakan modal untuk internet dengan telefon. Kita ambil iklan apa semua, sekarang lebih mudah. Macam dia ada apa, produk apa, kita buat macam tu. Jadi saya nasihatkan jangan keluarkan duit banyak, kita waste kita punya time sebab dia orang dah ada create apa bisnes dia, kita follow je. Kita ikut macam mana. Yang penting ni dalam niaga ni kita jangan busuk hati. Kita tengok orang berjaya, kita suka. Sebab apa? Dalam hadis kata apa? Kita sayang keluarga, sayang orang Islam tu sebagaimana kita sayang diri kita sayang juga diorang. Jadi kita bila tengok diorang berjaya, ada ke kita kalau tengok anak kita berjaya, geramnya lah. Suami kita dah naik pangkat, kita kena tak. Kita ibaratnya, kita sahabat-sahabat ni Suri ni, kita sayang ni macam keluarga kita. Bila kita sayang keluarga kita, apa yang diorang nak perlukan, kita bantu. Diorang dah ada bisnes, kita pun tolong bantu. Maknanya kita jangan tengok dia berjaya, geramnya, jangan. Kita sebalik kita syukur. Memang Allah bagi kat dia. Tapi kita kadang-kadang kita fikir orang hidup yang banyak harta ni seronok. Tak, di akhirat nanti semua benda akan dipersoalkan. Hatta tudung kita, baju kita. Jadi kita jangan nak fikir-fikir, dia ni kaya, dia best tak kat dunia. Allah nanti ke akhirat sana banyak persoalan yang dia nak kena tanggung. Kadang-kadang kita tengok, dia kaya, dia ada kereta dia ke apa. Kita ni sebaliknya bersyukur kalau kita ni jadi orang yang biasa. Kita ni orang kata kais pagi, makan pagi, ada yang kes macam tu mungkin kita harap tak ada lah kan. Mungkin kehidupannya susah, tapi bila dia ke akhirat nanti, bila orang susah, dia punya makna persoalkan apa barang dia apa semua tak ada. Mana sikit dia dah mudah masuk syurga. Sebaliknya orang kaya dipersoal satu persatu. Jadi kita tak perlu dengki sebab ke akhirat nanti kita yang susah ni Allah mudahkan. Jadi tak perlulah kita rasa aduh aku ni tengok dia kaya kita geram. Buang sifat-sifat tu. Kita ikhlaskan hati kita. Jadi macam yang sahabat kita dia berjaya, ada yang follow dia. Saya syukur sangat. Teruskan. Jadi kita mengubah diri kita yang lebih baik. Kita bukanlah kata kaya ni segala-gala, tak. Memang segala-galanya memerlukan duit, tapi duit bukan segala-galanya. Kan? Okey. Tu ya. Jadi sekarang saya nak masuk untuk yang ibu-ibu di rumah yang stres. Macam mana cara kita nak cool down. Sebab niaga sekarang ni banyak orang tipu, banyak kena caci, banyak kena apa kan. Tapi kita kadang fikir balik zaman dulu pun lagi susah juga berdagang, jalan jauh. Kadang-kadang bila dia orang berdagang tu kena rompak, kena bunuh. Jadi kita sekarang ni pembunuhan kita hanya di internet. Tengok-tengok dalam akaun bank kita dah tak ada duit. Manalah duit? Rupanya dah kena scammer. Jadi macam mana cara kita nak berniaga tu, kita lebih sabar, kita lebih semangat. Kan? Apa yang di luar tu berlaku apa-apa, kita boleh meneruskan. Sebab kita tak nak kita depression ni sebab apa? Kita ada anak, kita ada suami. Jadi kita tak nak benda tu semua, sebaliknya kita boleh membantu dia. Okay, yang pertama sekali, cara pernafasan kita. Kita tarik nafas dalam-dalam, 7, kita hembus. Bila anak-anak kita nak marah pun, dengan cara ni kita buat. Saya pernah anak saya nak mengamuk apa semua. Saya cakap tarik nafas.
Hembus. Jadi nafas tu dalam-dalam. Oksigen sampai ke otak. Kita tengok kadang-kadang kita gaduh ke, kan, kita punya bisnes, duit kita modal dengan sikit je, dah tak tahu nak buat apa ni, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu, kita hembus. Tapi dulu kalau pernah masa saya pergi ke Palestin, orang Palestin, betul juga Ustaz Abdullah Al-Amin ada ajar. Di Palestin memang dia orang hidup lagi stres daripada kita sebab keadaan hidup. Jadi dia ajarkan doa bila kita nak tarik nafas dalam surah apa nanti saya cek balik. Walaili iza as'as wasubi iza tanaffas. Tu tarik nafas, baca tahan 7, hembus 8. Jadi kita tahan tu kan berapa kita tahan, hembus kita kena lebihkan. Macam tu. Kita baca doa tu. Okey, tu yang pertama yang tarik nafas. Okey, yang seterusnya bila kita ada masalah keadaan sekarang, anak-anak kita yang tengok telefon, tengok kadang-kadang kita takut tengok tak apa-apa. Kadang-kadang kita nak buat bisnes pun tengok-tengok telefon dah ada kat anak. Jadi kadang-kadang kita risau apa yang dia tengok. Jadi dengan cara kita pegang dahi anak kita, kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairul min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Okay, dengan cara kita pegang dahi, kita niatkan anak kita jangan tengok yang tak elok. Anak kita jangan berzina. Kita pegang dahi dia, niat. Waktu kalau tak dapat siang, kalau dia jenis tak nak peluk-peluk kita, tak nak apa. Ni kan ada jenis budak dia tak suka mak dia pegang dia semua, dia suka dia. Jadi malam-malam tu pegang dahi dia. Pegang dahi dia, bacakan tu. Mudah-mudahan dia mudahlah, tengoklah yang elok-elok kat telefon. Lepas tu memang kita takut jangan kata anak yang takut, bapak pun kita takut tengok macam-macam. Jadi kita pegang dahi, kita baca inna anzalna. Okey, lepas tu seterusnya cara yang kedua, kita pegang dada anak kita. Kalau anak kita, sebab kita dalam niaga ni, kita nak anak kita bantu kita. Kalau anak tak membantu, kita payah kan. Jadi kita macam nak lembutkan hati kita. Dan yang kedua, saya ada dapat belajar dengan ustazah. Selepas semayang, kita baca surah yang sama. Tapi dia ada dua. Maknanya yang pertama, kita pegang dada anak, baca Alam Nashrah. Niatkan supaya anak kita lembut hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pegang dada dia, kita bacakan, semoga Allah lembutkan hati dia, Allah mudahkan segala urusan. Begitu juga kalau orang yang meniaga ni, kadang-kadang kita ni orang bukan kata kita bersangka buruk, tapi kadang-kadang dengki. Dia dengki, dia tengok kita kena ain ke, kita meniaga jadi susah. Kadang-kadang kita gemuruh tu, kita tak boleh nak buat sesuatu tu disebabkan ain. Kita kena orang, maknanya orang tengok kita, dia ni kan. Macam-macam kan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan pelbagai masyarakat yang kadang-kadang tak suka dengan kita. Kadang-kadang tengok kita. Jadi dengan cara kita selepas semayang, dia terus pegang kat dada, baca Alam Nashrah 3 kali. Kita baca 3 kali, kita niat, ya Allah, jauhkanlah daripada kejahatan yang ada yang Engkau jadikan, kejahatan ain, kejahatan hasad, kejahatan semua, kita doa. Lepas semayang tu minta sungguh-sungguh dengan Allah. Okay. Lepas tu kita boleh waktu duha, kalau boleh suri yang ada dekat rumah ni ambil masa sikit. Kita ambil masa, dia anak pun akan tengok macam mak saya kan, dia semayang duha. Jadi sampai anak akan ambil telekong dengan sejadah, dia dah siapkan. Ni semayang duha. Jadi semayang duha tu kita boleh buat 2 rakaat. Kalau kita nak cepat, kita buat 2 rakaat. Kita boleh buat 4 ataupun 6. Okey, masa kalau dapat, waktu semayang duha tu kita buat sekali dengan solat istikharah. Maknanya solat yang membantu kita membuat keputusan. Kadang-kadang
kita ni ahli perniagaan, nak kena buat keputusan bukan mudah. Contoh nak buat kek, nak beli tepung A, nak beli tepung B. Tu tahulah kan mana yang bagus untuk. Contohlah kita nak buat ni, aku ni nak buat marketing, nak ambil company ni ke company ni yang menolong kita. Jadi kita pagi-pagi tu semayang duha, kita semayang istikharah sekali. Semoga Allah tunjukkan apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita ni kadang-kadang memang pening lah kepala. Nak masak hari ni, nak masak nasi goreng ke, nak masak nasi ayam pun kadang-kadang pun pening juga kan. Jadi kita minta dengan Allah, Allah tunjukkan. Maknanya setiap perjalanan yang kita ni biarlah Allah yang susun aturkan. Jadi pagi-pagi tu kita dah doa dengan Allah, solat duha. Lepas tu kita solat istikharah. Jadi selepas solat duha tu saya nak suri doa angkat tangan tu, dah sembahyang duha tu angkat tangan, kita al-asmaul husna al-basit 10 kali. Angkat tangan, okey. Lepas kita dah sembahyang duha, dah sembahyang istikharah, kita angkat tangan tinggi macam ni, kan? Tinggi. Al-basit, 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 al-basit. Niat tu minta dengan Allah. Allah bagilah rezeki, Allah mudahkan. Kita tahu zaman ni tak ada duit memang payah. Jadi dengan cara macam mana kita minta dengan Allah. Ya al-basit, minta. Niatkan dengan Allah, mudahkanlah rezeki kita. Allah, maknanya setiap kali kita sebut al-basit tu, kita sungguh-sungguh dengan Allah. Minta tadah dengan rasa kita ni insan yang daif, insan yang tak ada. Kita nak Allah bagi semangat untuk kita mencari nafkah, kita bantu keluarga kita. Sebab apa? Anak-anak kita ni saham kita ke akhirat. Jadi kita nak the best. Bila nak the best kadang kena ada duit. Nak pergi camp kena ada duit. Yang tu semua kena ada duit. Jadi kita minta dengan Allah bersungguh-sungguh rezeki kita. Jadi lepas tu kita doa lah macam biasa. Tahu kan ada yang dekat dalam YouTube kan doa duha. Duha uka wa jamaluka. Tu teruskan baca yang tu. Baca yang tu sampai habis. Kita minta lah dengan keberkatan waktu duha. Sebab tu kita kalau ibu-ibu suri-suri ni jangan tidur lepas subuh. Kita memang rasa melainkan kalau terlalu letih. Kita buat solat, semayang apa semua. Kalau kita rezeki terlalu susah juga, kita boleh lakukan dengan baca surah Waqiah sebanyak 41 kali. Kalau tak mampu lepas asar ataupun malam, baca surah Waqiah sehari sekali. Itu jangan tinggal. Kita jangan tinggal surah Waqiah. Okay. Lepas tu mungkin ni boleh slide yang doa untuk perniagaan. Inna hadha lirazquna ma lahu min nafad. Surah Sad ayat 54. Boleh amalkan di waktu pagi dan petang. Moga rezeki kita Allah. Tu doa dia. Inna hadha lirazquna ma lahu min nafad. Inilah rezeki kami kepada kamu yang tidak ada habis-habisnya. Rezeki Allah memang tak akan habis-habis. Sebab tu ada kawan saya ajar, kalau kita nak keluar duit daripada bank duit, hadza min kanzilah. Ini adalah Allah punya khazanah. Bila duit dekat dalam beg duit, kita nak masuk duit, hadza min kanzilah. Ini dari, mana min tu dari. Bila kita masuk ni, kita rasakan ini khazanah Allah. Kita rasa kita nak keluar duit ke, nak bayar hutang ke, nak bermodal ni semua, kita rasakan ini semua khazanah Allah. Jadi amalkan doa ini Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Mungkin boleh suri-suri semua boleh salin ayat ni. Ayat dia pendek je untuk kita amalkan. Kita tahu suri ni selalu tak ada masa. Jadi kita bagi ayat yang pendek tapi ada kesannya. Kesannya kita kena yakin. Kita yakin yang rezeki ni semua ni dari Allah. Okey. Boleh salin. Mungkin yang tadi saya tu cakap tadi.
kita boleh tarik cara pernafasan, cara kita pegang dahi untuk anak kita, untuk kita pun boleh. Kalau untuk kita sakit kepala, kita tahu kan meniaga ni memang sakit sangat kepala. Kadang-kadang memikirkan, ya Allah, hai, macam manalah kan. Ada doa juga untuk sakit kepala. Ulama-ulama memang ada daripada Imam Suyuti, banyak imam-imam, ulama-ulama yang menggunakan ayat ini untuk kita kalau sakit kepala. Adakah yang nak tahu ke? Mungkin ada boleh respon, nak tahu ke sakit kepala ayat apa? Boleh share insyaAllah. Okey. Saya share ayat dia. Nanti kalau tu boleh tengok ayat Al-Quran, boleh salin surah Al-Ash ayat 21 hingga ayat 24. Okey, saya bacakan ayat dia. Pegang kepala. Kita niatkan bila kita terlalu sakit kepala, kita dah stres sangat, pegang kepala ni, kita niat, ya Allah kemudahkanlah. Aku sebagai ibu ni banyak nak kena fikir. Surah, saya ulang surah Al-Ash. A-L-S-H-A-Y-R. Surah Al-Ash. Ayat 21 hingga 24. InsyaAllah nanti kalau tu saya share kat dalam grup suri. Okey. Jadi kita faham suri-suri ni terlalu sakit kepala, bukan sekadar nak memikir, kita lah doktor kadang, kita nurse, kadang-kadang kita ni tukang masak, tukang driver, semua segalanya kita. Jadi kadang-kadang kita ada satu tahap depression yang kita ni sakit kepala. Jadi ulama-ulama banyak turun menurun memang ajarkan ayat ini. Selain daripada tu, kita niatkan untuk syifa, maknanya rawatan kita niat jangan orang baca. Kadang-kadang kalau macam rawatan Islam ni, kadang-kadang ada gangguan ke apa, jin ke apa yang mengganggu kita. Dia boleh baca otak kita apa semua. Dia boleh kata kasyaf lah. Kita tak nak benda tu semua. Jangan ganggu kita, jangan apa. Kadang-kadang kita ni, lagi kita bisnes, lagi kita ni, lagi macam-macam. Jadi dengan cara kita pegang kepala, kita baca. Kalau ada yang tu boleh tengok. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'minul hayyimul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. So kalau tak hafal, salin dulu ayat ni. Ayat 21 sampai 24, Lau Anzalna. Kalau kita tahu ayat Lau Anzalna, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Ayat ni. Ayat inilah orang kata, kalau orang kata ayat power kan. Tapi kita niatkan supaya kita ni tak stres, tak sakit kepala. Kita ni banyak, ya Allah aku banyak tanggungjawab. Dengan aku ni nak membesarkan anak-anak dengan keredaanmu. Aku nak melayan suami. Aku nak jadi ahli syurga. Jadi aku kepala kita kena tenang. Jadi dengan cara nak tenang, ambil ayat ni. Pagi-pagi buat, petang buat. Lazimkan buat. Jadi kita jadi mengurangkan stres, mengurangkan sakit kepala. Niatkan syifa otak kita. Kalau kita ibu bermasalah, macam mana yang lain? Macam mana kita nak meneruskan bisnes? Macam mana kita nak jaga family kita? Sebab apa? Kita banyak tanggungjawab. Sebab kita tak nak kita ni bermasalah jadi masalah ke orang. Sebaliknya kita manfaat kepada yang lain. Okey, saya tengok mesej sekejap. Dah apa-apa persoalan? Ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku. Betul? Allahumma inni tub alaih innaka antat tawwabur rahim. Ampunkan aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang.
sampai beliau membaca 100 kali. Betul ni? Alhamdulillah ada yang berkongsi. Selepas selesai solat duha. Okey. Ni ada sahabat kita. Sebab itu mesti ada, bila kejayaan seorang mesti ada apa yang dia buat. Jadi ini hadis dalam hadis Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Betul. Macam mana doa dia? Ini khazanah Allah. Doa yang masa nak keluarkan duit. Hazamin. Oh, yang tu sebab kawan saya bagi. Hazam min kanzilah. Kanzilah. Sebut kanzilah je yang penting. Kanzilah tu maknanya khazanah Allah dalam bahasa Arab. Mana kita cakap bahasa Arab ni kanzilah. Ni duit contoh kita keluar. Kanzilah. Kita keluarkan ni kanzilah khazanah Allah kerana Allah. Aku simpan khazanah Allah kerana Allah. Cakap macam tu je. Just simple je. You sebut. Ingat perkataan kanzilah. Maknanya khazanah. Kalau ingat kanzilah, ingat apa? Khazanah Allah. Ini semua khazanah dari Allah. Aku hanya pinjam je. Aku tak ada apa pun. Ulang ayat yang ni. Lau anzalna. Ayat yang tadi lah. Surah Al-Ash. Ayat 21-24. Mungkin Puan Sobiha dapat ayat tu dapat salin ayat 21-24 Al-Ash. Surah ni dia bermula dengan lau anzalna hadzal Quran tu. Doa tu ayat ni memang ada selalu kita dengar baca kan. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Dan ingatlah misal perbandingan dan kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Okey, ayat dia adalah maksud dia. Ayat dia ada 21, 23, 24. 4 ayat. Panjang juga. Kalau tak hafal tak apa. Kita boleh. Okey, kenapa yang kat tangan? Boleh nak explain ke apa dia? Share perniagaan. Assalamualaikum. Dengar ke? Saya nak share ada satu hadis daripada ayat yang Kak Jamilah share tu, surah Al-Hajj. Ayat yang 21 sampai 24 tu kan. Ada satu hadis di mana sebenarnya saya nak share lah kan sebab dia punya hadis ni dia punya fadilat dia sangatlah besar. Dan saya rasa, dan saya pun buat amal dengannya dan saya ingat saya patut share lah benda ni kan. Kita sharing-sharing. Jadi, ada satu hadis ni. Sebenarnya kalau sesiapa yang bercita-cita nak mati syahid ataupun nak Allah ampunkan dosa dia, inilah antara amalan yang saya rasa dan saya yakin memang kita yakinlah dengan hadis dan juga Al-Quran kan, mesti Allah akan bagi. Jadi hadis dia diriwayatkan dari Mutakil bin Yasar bahawa Rasulullah SAW, siapa saja yang membaca A'udzubillahi sammi'il minasyaitonir rajim dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hajj pada pagi hari sebanyak 3 kali, Allah akan mengutuskan 70,000 malaikat kepadanya. Malaikat itu memohon ampunan baginya hingga petang hari. Jika dia meninggal pada hari itu, dia wafat sebagai syahid. Sesiapa saja yang membacanya pada petang hari, dia akan memperoleh balasan yang sama. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi, bagi saya tu satu ayat yang power lah sebab dengan amalan ayat tu pada pagi dan petang hari Allah akan mengutuskan 70,000 malaikat untuk memohon ampunan untuk kita ya Allah. Siapa lagi malaikat tolong minta ampun untuk kita. Jadi benda tu amat besar dan lagi satu, kalau kita meninggal waktu tu kita akan meninggal syahid. Apalagi kematian yang mesti benda tu kita cita-cita kita nak mati syahid. Kita tahu apa kelebihan mati syahid ni. Dan saya pun memang daripada kecil nama saya syuhada, jadi
saya tahu syuhada. Jadi maksud dia orang yang syahid. Jadi saya memang daripada kecil bercita-cita nak mati syahid lah kan. Masya Allah. Jadi saya jumpa dengan ayat ni memang Allah tunjuk. Memang powerful lah. Jadi macam nak ajak rakan-rakan suri semua kita beramal dengan ayat ni. Kalau ikutkan hadis ni 3 ayat terakhir. Tapi boleh juga kalau kita nak hafal daripada Lau Anzalna tu kan. Jadi ikut kita lah. Jadi itulah sekadar tu perkongsian yang saya boleh share. Yang saya rasa memang ayat tu yang Kak share tu memang powerful lah. Dan semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih share. Sebenarnya kita share ilmu-ilmu ni mudah-mudahan sebab apa ada 4 perkara yang kita tinggalkan. Salah satunya ilmu. Mudah-mudahan ilmu ni Allah bagi kita dapat bekalan dekat akhirat. Begitu juga dengan nama syuhada. Masya Allah. Memang kita ingin matikan dalam keadaan yang mati syahid. Sebab tu dalam perniagaan ni salah satu dalam Al-Quran ada tertulis mati syahid juga. Masya Allah. Okay, terima kasih perkongsian tu memang ada hadis kita bukan beramal suka-suka, kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebab itu kita sebagai suri rumah ni, suri-suri kena ada ilmu. Jadi kita beramal tu dengan rasa keyakinan. Kita rasa dengan penuh yakin tu tak sama dengan kita main. Macam kita juga berniaga. Berniaga jangan main-main Kita jangan main berniaga suka-suka. Aku nak berniaga lah rasa hari ni main berniaga tak kata. Lepas tu tak laku dah down. Habis gitu je. Kita nak berniaga sungguh-sungguh. Nak beramal sungguh-sungguh. Nak buat sungguh-sungguh. Itu juga kita nak berjaya ni kena everything kita bersungguh-sungguh. Begitu juga beribadat tu bersungguh-sungguh. Jadi kita dah share dengan tadi doa-doa cara apa semua. Jadi kita boleh amalkan. Lepas ni suri semua bersemangat, lebih orang kata bukan hanya berniaga tapi manfaatkan. Kita nak jadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi hanya kita je kaya. Akhirnya bila saya dulu selalu join kan, MLM lah, cara nak jadi speaker lah, hentak-hentak meja lah, cara cakap kuat. Rupanya tak perlu pun benda tu semua. Terlompat-lompat. Lepas tu saya fikir bila kita mendalami hadis, kita mendalami Al-Quran, semua ini dah ada guide dah. Tapi kita yang tak memahami, tidak beramal, kita wanita, kita dah ada Allah bagi. Sayyidatina Khadijah tu seorang kaya. Dia bukan kaya duduk lenang tak dia berniaga, dia usaha dengan ada yang membantu. Siapa yang membantu? Ada Maisarah. Maisarah tu bukan perempuan kalau kita fikir membantu dia. Maisarah ikut Rasulullah. Jadi Rasulullah memajukan perniagaan. Pada umur Rasulullah 18 tak silap. Rasulullah telah menghandle sebanyak berapa ekor unta. Maknanya umur dia 18 tahun ni, muda lagi dia dah handle 100 ekor unta. Ketika umur 21, dia dah handle 300 ekor unta. Jadi cuba bayangkan, perniagaan ni 100 ekor pun bukan mudah kan. Sekurang-kurangnya 3 orang kena pekerja. Jadi 300 ekor bermakna empire Sayyidatina Khadijah tu dah berapa ramai pekerja yang menghandlekan untuk perniagaan. Perniagaan yang maju, dah maju semua, Allah uji dengan keadaan Islam pula. Jadi dia berkorbankan harta-hartanya. Mungkin ada soalan kata nak apa? Boleh type nama surah dan hadisnya di sini. Betul ikut Quran. Okey, nanti boleh cari. Nanti saya sharekan dalam apa? Gambar ayat dan hadis. Okey. Kat grup. Okey, betul. Nanti kita sharekan kat dalam grup Nanti Cik Suri Puan Syuhada akan sharekan dia punya hadis, saya akan sharekan dia punya ayat. Lepas tu lepas ni kita boleh amalkan lah sebagaimana yang kita yakin dengan hadis. Bahan bacaan tentang Khadijah berniaga. Okey. Bahan tu kebanyakan dalam kitab-kitab. Nanti saya akan sharekan juga kita nak mengkaji tentang bagaimana Sayyidatina Khadijah berniaga, macam mana Rasulullah boleh maju perniagaan daripada 100 ekor pada umur dia 18 hingga umur dia dah 21, dia handle perniagaan tu hingga 300 ekor. Dia berniaga bukan hanya barang dagangan dengan unta-unta sekali orang beli.
Jadi itulah kejayaan kita nak. Dengan apa? Dengan akhlaknya. Kita ambil yang tu. Kita ni beruntung sebenarnya orang Islam. Kita ada guideline macam mana cara apa semua. Cuma kita ni pemikiran kita banyak barat. Kita tengok dia kaya, dia tunjuk ada kereta, itu semua itu je. Kita dah banyak tersasar sebenarnya. Jadi kita nak suri-suri yang ada ni, kita ikut guideline. Kita jaga anak kita. Kita tak perlu pun nak tunjuk kekayaan kita. Sebaliknya kita bantu. Kita buat bisnes, dropship yang tak ada duit, boleh ambil bisnes kita punya produk. Kita guideline dia, kita bantu. Bukan tak ada penipu, kita tak nak ada tipu-tipu. Kita masalahnya banyak menipu. Kita nak beli barang ambil supplier bagi, kita tak nak bayar. Tu masalah kita. Penipuan tu perkara biasa dalam perniagaan. Saya dah banyak orang berhutang. Kadang-kadang telekong pun orang ambil pun tak nak bayar. Macam-macam. Jadi mungkin yang meniaga ke ni banyaklah, mesti banyak pengalaman benda tu, orang tak bayar hutang. Tapi kita tak kuasa kan, jadi kita serahlah pada Allah. Tapi kita kena ingat apabila kita berhutang, kita mati. Roh kita terawang-awang. Kita tak naklah roh kita ni terawang-awang. Sebab itu kita ada juga doa. Banyak dalam hidup ni kita kena banyak doa. Janganlah aku berhutang ya Allah. Aku ni meniaga. Sebab itu kalau nak meniaga, contohlah, saya bukan nak kata nak cocok-cocok. Tapi kalau contoh suami kata dia nak meniaga, awak buatlah nama loan awak. Please lah jangan. Sebab banyak kes banyak kes macam ni. Buat loan, buat apa. Kalaulah kita mati macam mana? Banyak juga kes saya terima kadang suami tak bekerja. Jadi dia suruh kita hutang. Kita lah paksa hutang dengan jiran sebelah, dengan saudara nak beli pamper apa semua. Lepas tu lalas tanya dengan ustaz, dengan ustazah. Macam mana nanti saya nak mati? Saya nak membesarkan anak dengan keadaan berhutang. Sebab itu kalau saya mati macam mana? Orang nak halalkan macam tu tak. Sebab itu kita sebagai wanita perlu ada management, maknanya buat perniagaan tu untuk kita tidak berhutang. Sebabnya kita niat kita tak nak hutang. Sebab bila kita berhutang, keadaan kita mati, kita telah menyusahkan anak-anak kita. Walaupun tu saudara, dia akan tanya, mak engkau dulu hutang dah, anak kita pula kecil-kecil macam mana? Pula zaman ni pula mati mengejut, muda-muda dah mati. Jadi saya menyeru pada suri-suri semua. Please lah, bangkitlah. Bangkit, kita buat bisnes, kita tak nak berhutang. Kita yakin dengan apa yang Allah bagi. Dengan Al-Asmaul Husna, kita merayu pada Allah, kita solat duha, sembahyang istihara. Kita dah ada dah, Allah bagi power, Al-Quran dengan hadis tu dah ada. Kita pulaknya kalau kita kerja kena bagi kat orang, hantar kat nursery. Saya pengalaman pernah juga kerja kat nursery saja nak cari pengalaman. Kat nursery anak kena macam-macam lah. Dia mandikan anak kita dengan bercampur lelaki perempuan. Dia paksa dia paksa tidur sampai 3 jam. Anak tak ada buat aktiviti. Kalau yang kena yang nursery yang bayar murah-murah ni bukan senang tau. So tak apa, kita susah kita jaga anak kita. Tapi kita boleh buat bisnes. Dengan cara macam mana? Kita ada produk, kita boleh buat dropship pertama. Kita ajak kawan-kawan. Sebab perniagaan ni kena ramai. Tak boleh seorang je jual, memang tak jadi. Lepas tu kita dah maju sikit, kita boleh dah buka. Siapa nak buka open stockist, siapa nak agent, kita boleh open. Cara macam tu. Dengan rangkaian. Kita tak nak macam zaman dulu, dia punya MLM, orang atas kita beli dia dapat kaya. Kita tak. Kita, siapa yang bekerja maknanya dia meniaga, dia jual, dia dapat untung. Macam tu. Jadi saya nak bagi semangat pada suri semua, jangan putus asa. Please, jangan putus asa. Jangan meniaga main-main. Tolong jangan main. Kita nak meniaga ni, produk apa? Kalau boleh produk tu ada advantage pada kita. Contoh kita jual makan. Makanan tu nanti boleh pada feedback pada kita balik. Contoh kita jual produk kesihatan. Memang kita guna. Kalau boleh apa yang kita jual tu kita memang guna. Jadi kita tak membazir waktu kita. Macam saya. Saya membantu-bantu kawan maknanya jual apa yang tengok produk tu kita bantu dia jual. Macam tu. Kita ambil produk dia tu. Kita bantu kawan kita ni. Sebab apa? Produk tu kita guna. Jadi kita cerita kat kawan-kawan, kita iklankan lagi produk tu. Macam tu. Kita bantu membantu. Jadi kalau kita ada contoh produk apa, kita semualah dalam rumah yang kita rasa kita guna, kita
jual dan benda tu ada keuntungan dan feedback pada kita. Kita jangan buang masa kita jual produk tak apa-apa yang kita fikir susah tapi kita dalam rumah tu kita guna. Macam tu. Jadi kita tak ada memikirkan walaupun untung tak banyak tapi kita ada feedback untuk diri kita. Okeylah. Terus kita mungkin ada lagi apa-apa persoalan? Kita buka lah pada Suri yang ada nak share ke, nak bertanya ke. Contohnya macam kita jual, macam contoh saya jual madu tualang dengan habatus sauda. Jadi kita amalkan benda tu dan benda tu memang kita tahu bermanfaat. Madu yang betul-betul yang dituai daripada hutan, bukan madu yang sintetik ke apa kan. Jadi kita pun sendiri rasa dia punya kelebihan dan madu dan habatus sauda pun ada hadis dia sendiri. Jadi kita yakin beramal dengan kita tahu Allah dan juga Rasulullah takkan menipu. Benda tu kan ada satu hadis tu yang Rasulullah kata, yang dia kata saudara dia sakit perut dan Rasulullah kata berikannya madu. Jadi sakit lagi berikannya madu. Sakit lagi berikannya madu dan selepas dah 4 kali tu baru dia sembuh. Dan hadis tu sebenarnya yang saya belajar dia cerita pasal dosage sebenarnya lah kan. Kalau kita dalami. Jadi sebenarnya ada cara dia. Dan ada manfaatnya lah. Maksudnya kalau boleh lah kita berniaga benda yang memang ada manfaatnya lah. Jadi kita pun rasa dia punya pada diri kita, kesihatan kita. Jadi benda tu lebih mudah untuk kita cerita lah. Dan saya nak cerita sikit lah. Saya kan jual produk, kira macam produk madu habatus sauda ni macam kira kalau kategori dia macam suplemen ataupun produk makanan tambahan. Dan Allah nak uji saya dengan kesakitan. Allah bagi saya sakit. Dan saya rasa tu antara satu Allah nak kita yakin, maksudnya betul ke apa kita jual ni, kita yakin ke dengan hadis-hadis tu tadi? Kita cakap-cakap dengan orang, kita macam amal-amal, kita yakin ke? Jadi saya rasa macam Allah menguji saya. Jadi pada awalnya memang tengah sakit teruk tu kita macam pergi hospital, makan ubat doktor juga. Kadang-kadang masa awal tu saya terlupa tentang madu dah habatus sauda ni sebab kita tengah sakit sangat kan. Doktor kata makan ubat ni, makan ubat ni. Jadi bila saya dah okey sikit tu, saya teringat, ada madu ni. Kat rumah ni ada stok madu habatus sauda. Macam kadang-kadang macam baru terdetik. Lepas tu barulah saya macam start memang konsisten. Kita kadang-kadang terlupa kan benda yang berharga sendiri ada dalam rumah. Jadi kita pun makan-makan. Alhamdulillah lah dah berapa bulan ni saya macam ajaib lah, macam cepat juga saya macam kira recover. Macam memang betul-betul kena yakin lah dengan apa hadis dan juga kata-kata Allah ni, kalam-kalam Allah ni kan. Ada dalam Al-Quran tentang madu dan habatus sauda ni. Jadi saya macam terkesan lah dan benda ni boleh jadi satu cerita juga untuk kita sebar manfaat untuk orang. Jadi itulah benda yang saya rasa lah. Maybe Allah akan uji kita dengan benda yang kita niagakan tu. Jadi kat situlah maybe Allah nak tingkatkan darjat kita ke, nak kita lagi jadi orang yang lebih baik lah kan. InsyaAllah. Betul. Sebab dalam perniagaan ni banyak diuji. Kita berniaga ni kadang-kadang tu dah saya cakap tadi, kita manfaat. Maknanya kita tadi jual untuk kita balik. Feedback tu untuk kita. Kita boleh jual dan kita boleh makan. Tu memang tahniah lah untuk semua ahli suri-suri yang berniaga, yang mengamalkan pemakanan sunnah, yang yelah yang sihat, yang ada manfaat kepada sahabat-sahabat. Saya cuba ucap tahniah. Saya terima kasih lah sudi join pada pagi ni. Okay. Kita serahkanlah untuk penutup kepada Puan Munirah. Okay, Alhamdulillah. Okay, masa pun sudah hampir hujung.
So sama juga saya pun ucapkan terima kasih kepada Suri, dan insyaAllah ada rezeki mungkin kita ada next session sharing. Kita tangguhkan dulu kita punya perjumpaan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay. InsyaAllah kita akan share recording. InsyaAllah. Terima kasih semua. Okay.